Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar terkini dari Mahkamah. Najib tukar peguam dengan niat baik. Berita penuh. Pada jam 8.57 pagi tadi, Najib memasuki Mahkamah Persekutuan. Bekas Perdana Menteri Najib Razak yang berpakaian sut berwarna biru tua dan bertali leher memasuki Mahkamah Persekutuan sambil diiringi beberapa pegawai dari penjara Kajang. Terdahulu turut kelihatan di mahkamah ialah timbalan pendakwa raya utama V. Sithambaram bersama anggota pendakwaan lain serta pasukan peguam Najib. Pada jam 9.19 pagi tadi, Hakim tegur peguam lambat. Najib memasuki kandang tertuduh dengan timbalan Ketua Pendakwa Raya V. Sithambaram dijangka menyambung semula hujahan lisan terhadap permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk menyemak semula sabitan bersalah dalam kes SRC. Pada ketika ini, Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sebli yang mengetuai panel 5 hakim bertanya kepada Ketua Peguam Bela Muhammad Syafiee Abdullah, "Syafiee, bolehkah anda datang tepat pada masanya?" Syafiee kemudian menjawab mereka berdepan dengan kesesakan lalu lintas. Sithambaram kemudian meneruskan penghujaan lisannya. Pada jam 9.36 pagi tadi, rakyat Malaysia tahu Najib kalah PRU14 seperti disebut dalam hantaran FB suami Ketua Hakim DPP. Timbalan Pendoka Raya V. Sithambaram berhujah bahawa hantaran Facebook oleh semua suami Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat pada 2018 adalah sesuatu yang ketahui semua orang, iaitu Perdana Menteri ketika itu Najib Razak tewas pada pilihan raya umum ke-14. DPP berkata akibatnya ia bukanlah sesuatu yang menimbulkan konflik kepentingan membabitkan Tengku Maimun apabila dia mengetuai panel hakim mahkamah tertinggi itu tahun lepas yang menolak rayuan Najib berkaitan kes SRC. Sithambaram menegaskan bahawa hantaran FB berkenaan dibuat sejurus selepas keputusan PRU14 diumumkan pada Mei 2018. Tidak menyebut SRC tetapi hanya 1MDB. Dia menyatakan SRC dipindahkan dari 1MDB kepada Menteri Keuangan diperbadankan MOF Inc. pada Februari 2012, iaitu 6 tahun sebelum hantaran FB berkenaan. Apa yang dinyatakan dalam hantaran FB oleh Zamani Ibrahim adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap rakyat Malaysia, bahawa Najib kalah dalam pilihan raya dan bahawa terdapat siasatan berterusan berhubung skandal 1MDB, kata Sithambaram kepada panel yang dipengerusikan oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sebli. Pada 9.55 pagi tadi, Ketua Hakim tiada kepentingan pribadi berkaitan hantaran FB suami DPP. Timbalan Pendakwa Raya V. Sithambaram menegaskan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat tidak mempunyai kepentingan pribadi berkait hantaran di Facebook pada 2018 oleh suaminya Zamani Ibrahim. DPP berkata perlu ada bukti berat sebelah dan bukannya anggapan berat sebelah yang dikaitkan dengan hantaran FB yang dibuat pada Mei 2018 itu. Najib Razak hanya didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 2018 sebelum kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Rayuan bekas Perdana Menteri itu didengar oleh Mahkamah Rayuan pada Disember 2021 dan kemudian oleh Mahkamah Persekutuan pada Ogos 2022. Tengku Maimun mengetuai panel hakim Mahkamah Persekutuan yang mendengar dan menolak rayuan berkaitan SRC pada 23 Ogos tahun lepas. Pada jam 10.05 pagi tadi, Rosmah Nuriana turut ikut prosiding. Isteri Najib, Rosmah Mansur dan anak perempuan mereka, Nuriana Najwa, masing-masing berpakaian merah jambu dan biru, dilihat duduk di galeri awam bagi mengikut prosiding mahkamah. Pada jam 10.44 pagi tadi, permohonan singkir Tengku Maimun dibuat 4 tahun selepas catatan FB DPP. Timbalan Pendakwa Raya V. Sithambaram menegaskan bahawa pasukan peguam Najib hanya memfailkan permohonan menyingkirkan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat
pada 22 Ogos tahun lepas, iaitu 4 tahun selepas hantaran Facebook ditulis oleh suaminya Zamani Ibrahim pada 11 Mei 2018. Katanya tiada kaitan antara hantaran FB itu dengan Tengku Maimun yang membuat keputusan menolak rayuan bekas Perdana Menteri itu pada 23 Ogos tahun lepas berkaitan sabitan dalam kes SRC. Panel 5 orang hakim yang kini mendengar permohonan semakan yang difailkan oleh Najib berkaitan kes SRC diketuai oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sibli. Antara intipati permohonan semakan itu ialah Tengku Maimun berat sebelah dan memiliki konflik kepentingan apabila mendengar dan membuat keputusan berkenaan rayuan oleh bekas Menteri Kewangan itu tahun lepas. Pada jam 10.54 pagi tadi, prosiding mahkamah berhenti rehat seketika. Pada jam 11.21 pagi tadi, prosiding mahkamah disambung semula. Pada jam 11.32 pagi tadi, rayuan Najib jadi tak kena bila Najib ubah rancangan di separuh jalan DPP. Minta maaf. Timbalan Pendokar Raya V. Sit Hambaran berkata, rayuan Najib Razak berkaitan kes SRC menjadi tidak kena apabila bekas Perdana Menteri itu mengubah rancangan di separuh jalan. DPP berkata, demikian merujuk kepada tindakan Najib tahun lepas menukar peguam Muhammad Syafiee Abdullah kepada pasukan peguam baru yang terdiri daripada Hisham Tepotek serta peguam dari firma guaman Zaid Ibrahim. Sithambra mempersoalkan mengapa Najib diwakili oleh Syafiee di peringkat Mahkamah Tinggi dalam kes SRC pada 2018 dan hanya menukar peguam itu pada 2022 sebelum pendengaran rayuan berkenaan di Mahkamah Persekutuan pada Ogos tahun lalu. Jika tidak kerana perubahan ini, saya tidak fikir ia semakan ini akan dilakukan di hadapan Yang Arif hari ini, katanya. Sithambaran berkata walaupun tertuduh mempunyai hak memilih peguam, namun peguam sepatutnya bersedia dan bertindak pada tarikh yang berkenaan. Pada jam 11.58 pagi tadi, tangguh jadi kebiasaan sepanjang kes SRC Najib DPP. Timbalan Pendokar Raya V. Sithambaran berkata permohonan untuk penangguhan menjadi sesuatu yang agak biasa sepanjang prosiding dalam kes SRC membabitkan Najib Razak di Mahkamah Tinggi dan sehingga ke Mahkamah Persekutuan. Dia menyentuh mengenai perbicaraan di Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021 apabila pasukan peguam Najib memfailkan seminggu lebih awal untuk mendapatkan bukti baru dan meminta Mahkamah Rayuan menangguhkan pendengaran rayuan itu. Ia banyak kali berlaku di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan, kata Sithambaran. Mahkamah Rayuan pada Disember 2021 menolak rayuan Najib berhubung sabitan dan hukuman yang dijatuhkan ke atasnya dalam kes SRC. Najib antara lain memberi alasan memohon semakan kerana Mahkamah Persekutuan tahun lepas yang mengekalkan sabitan dan hukuman terhadapnya dalam kes SRC telah menolak permohonan pasukan peguamnya untuk menangguhkan pendengaran rayuan. Pada jam 12.30 tengah hari tadi, Najib tukar peguam dengan niat baik Syafiee. Peguam Bela Utama Muhammad Syafiee Abdullah berhujah bahawa tindakan Najib menukar peguam sebelum rayuan SRC di Mahkamah Persekutuan tahun lepas dibuat dengan niat baik. Menyangkal hujah pihak pendakwaan, Syafiee berkata pertukaran peguam disebabkan Mahkamah Malaysia tidak membenarkan peguam yang berpangkalan di United Kingdom yang juga peguam diraja, Jonathan Laidlaw, untuk dimasukkan sementara ke badan peguam dan mewakili bekas Perdana Menteri itu dalam rayuan SRC. Tiada agenda untuk merancang penangguhan, kata Syafiee kepada 5 hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Sibli. Syafiee merujuk Mahkamah Tertinggi yang dipengerusikan oleh Tengku Maimun Tuan Mat tahun lepas yang menafikan permohonan peguam Najib ketika itu untuk menangguhkan pendengaran rayuan supaya mereka boleh bersiap sedia dengan rayuan berkenaan. Pada 23 Ogos tahun lepas, panel hakim yang sama juga mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib dalam kes SRC. Najib memohon semakan bagi membatalkan sabitan bersalah terhadapnya serta hukuman penjara 12 tahun yang diputuskan Mahkamah Persekutuan sebelum ini.
Perbicaraan di Mahkamah Persekutuan berhubung permohonan semakan oleh Najib Razak untuk membatalkan keputusan bersalah dan hukuman yang dijatuhkan ke atasnya dalam kes SRC membabitkan dana RM42 juta ringgit. SRC International memasuki hari kelima hari ini. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Abdul Rahman Sebeli, dijangka mendengar hujah balas daripada Timbalan Pendakwa Raya Utama V. Sitham Bram hari ini.